محمد فهمي بن زمزم، وإلى مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Kita baca selawat syifa insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bunda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi beri kepada kita peluang
Allah Ta'ala masih izinkan kita untuk bertemu pada malam ini, dan Allah Ta'ala juga telah mengizinkan kita untuk memasuki bulan Rajab, iaitu bulan yang mana berlakunya satu peristiwa yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa di mana pensyariatan ibadat sembahyang 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam. Dan bulan ini jugalah menunjukkan betapa dekatnya kita dengan bulan Ramadan yang dinanti-nanti, yang dirindui, yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kebaikan. Maka bulan Rajab ini adalah sebagai satu bulan persediaan dari segi rohani, mental dan juga jasmani kita untuk kita menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa melazimi doa apabila baginda telah melihat anak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bertemu Ramadan pada tahun ini, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kesihatan, keafiatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa yang bakal kita akan tempuhi tidak lama lagi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah pun diterjemahkan kitab beliau oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ke-8 bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Baik. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa, kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh lidah kita. Jadi dah 8 benda lah yang kita bicarakan dalam kitab kita ni. Kalau kita boleh ingat balik, kita perhati semula, maknanya ni orang panggil antara hak lidah yang perlu kita pelihara, jaga molek. Jadi dalam kitab kita ni Imam Ghazali kata, jaga 8 benda ni dah lidah kita ni daripada kita melakukan perkara tersebut. Jaga lisan kita jangan kecek 8 benda ni dah. Ada pun dalam kitab yang lain seperti kitab Ihya Ulumuddin, lebih besar dan lebih dalam, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan ada lebih kurang 20 kesalahan, 20 bencana disebabkan oleh perkataan kita, disebabkan oleh lidah kita. Dia panggil kebinasaan lisan kita, lidah kita. Jadi lidah ni orang panggil lidah tak bertulang. Lidah ni jangan kadang-kadang dia boleh meniupkan ruh dan juga semangat kepada manusia supaya bangkit, supaya bersemangat. Kalau kita tengok salah seorang daripada pejuang Palestin, Al-Syahid, Al-Imam Syekh Ahmad Yasin. Al-Imam Syekh Ahmad Yasin ni dia orang yang lumpuh. Daripada kecil dia ni tak mampu nak bergerak. Dia terpaksa duduk atas kursi roda. Duduk atas kursi roda, ke mana-mana pun orang tolak dia. Dia nak pergi ke mana pun ada orang yang membawa dia. Tapi masya-Allah, kelebihan yang Allah Taala beri kepada dia, dia tidak sia-siakan nikmat lidah, nikmat perkataan yang dia boleh bercakap. Akhirnya dialah orang yang berjaya menubuhkan pasukan Hamas ataupun gerakan Hamas
di bumi Palestin. Dia bukan orang yang kita kata orang boleh bergerak gimari, orang yang ada kudrat, orang yang ada kekuatan seperti mana kita. Tapi sebab lidah dia tu mampu menarik hati-hati manusia, mampu menarik hati-hati pemuda, maka itulah satu kelebihan yang berjaya dia melakukan sehingga tertubuhnya gerakan Hamas di bumi Palestin yang membebaskan ataupun yang memperjuangkan tanah air mereka daripada penjajahan dan juga kejahatan Zionis, Yahudi laknatullah. Jadi Syekh Ahmad Yasin ni dengan lidah dah dia boleh bergerak, dia boleh berdakwah, dia boleh menyampaikan kebenaran, dia boleh menghidupkan hati-hati pemuda-pemuda sehingga mampu untuk bangkit mempertahankan tanah air Palestin. Bukan setakat di Palestin, bahkan di seluruh dunia pun orang mengambil semangat dan ruh yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Yasin. Ruh dia tu, semangat dia tu berkobar-kobar. Sehinggalah akhir sekali dia mati syahid dibom oleh tentera Zionis di bumi Palestin. Baik, jadi lidah kita ni kalau digunakan dengan cara yang baik, kalau digunakan dengan cara yang betul, maka dia mampu untuk mengubah sesuatu yang berlaku dalam dunia ni. Bahkan lidah jugalah antara kesalahan yang sering kali dilakukan oleh manusia. Sebab itulah Nabi SAW memberi jaminan. Ini kita duk sebut sama dah, cuma kita perangat balik je. Nabi kata apa? Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Nabi bagi jaminan, siapa-siapa yang boleh memberi jaminan kepada aku, yakni untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Apa dia? Baina lihyaihi ni, janggut maknanya misal dengan janggut kita ni lah, iaitu lidah kita, lisan kita, perkataan kita. Dan dia juga mampu memelihara, mampu menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Wa ma baina rijlaihi, apa dia? Iaitulah kemaluan, faraj, zakar. Kita boleh jaga dua ni, jaga lidah kita daripada melakukan segala afat. Dia panggil kebinasaan yang menyebabkan manusia tu jadi hina, manusia tu jadi porok peranda, manusia tu jadi jauh dengan Tuhan, manusia tu dikutuk, dikeji, mendapat martabat yang paling rendah. Dapat dua jaga benda ni, lidah dan juga baina rijlaihi, dan apa yang di antara dua kakinya, iaitulah kemaluannya. Jauhi daripada segala maksiat, dosa-dosa fahisyah, maksiat yang keji. Dalam Quran Tuhan kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah diri kamu daripada segala perkara-perkara fahsya, yang keji-keji, wal munkar, dan munkar. Bukan munkar nakir ni. Munkar ni maknanya dosa-dosa yang dilakukan oleh perbuatan kita lah. Tangan kita, kaki kita, buat khianat ke orang, buat zalim ke orang, buat jahat ke orang, ambil hak orang lain. Lidah kita, tu dia panggil munkar. Adapun fahsya ni kesalahan, dosa-dosa yang kita buat melibatkan maruah, melibatkan kemaluan. Zina, liwat, apa lagi, perkosa, rogu, onani, tengok benda hak molek, tengok benda yang haram, tu dia panggil dosa-dosa yang fahisyah, dosa-dosa yang keji, dosa-dosa yang melibatkan muru'ah, dosa-dosa yang menjatuhkan maruah, yang menjatuhkan nilai kemanusiaan, yang merosakkan hubungan nasab kekeluargaan, yang merosakkan keturunan. Itu dipanggil fahisyah, kemungkaran. Jadi Nabi kata siapa dia hak mampu jaga dua ni, jaga lidah dia dan jaga kemaluan dia,
daripada melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri dia kepada zina. Nah, na'udzubillah, minta jauh kita diri kita, daripada dosa zina. Na'udzubillah, minta jauh, minta selamat. Sebab apa? Sebab besar keburukan dia, bukan dosa kecil. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri kepada perzina. Jadi hampir itu pun kita takut dah. Kita berjaga-jaga tu. Kerana apa? Innahu kana fahishah. Pada zina itu adalah sejahat-jahat. Innahu kana fahishatan, ada kekejian, wasa asabila, sejahat-jahat jalan. Jadi jaga dua benda ni. Apa kata Nabi? Adman lahul jannah. Aku bagi jaminan, aku bagi garanti. Jadi kalau kita boleh jaga lidah kita ni dari buat perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan dosa-dosa yang melibatkan lidah, seperti mana yang kita sebut sebelum-sebelum ni, jaga lidah kita daripada apa paling besar yang kita kata tu, daripada berkata dengan perkataan yang dusta, bohong, jangan kecek nawuk. Jaga lidah kita daripada menyalahi janji, jangan suka berjanji. Abang janji, berapa puluh kali janji lah. Tak pernah buat pun. Orang datang ke janji dengan orang tina, dengan bini. Abang janji abang tak menyakiti hati isteri. Boleh percaya, tak boleh percaya. Mana boleh kita berjanji tak boleh menyakiti hati isteri? Mustahil. Dalam hubungan kekeluargaan mesti akan ada yang tersakiti, mesti akan ada sedikit semangat. Jadi jangan duk janji gitulah. Abang janji. Jadi ataupun kita kata janji tu, jangan berjanji kalau tak mampu nak buat. Jangan berjanji kalau agak-agak kita tak boleh nak lakukan, kita memang tak boleh buat. Jangan duk berjanji. Kalau nak juga berjanji, maknanya kena pegang. Wa'id, pegang sungguh. Biiznillah, bimasyiatillah, bimasya Allah, dengan izin Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Maknanya kalau takdir Tuhan kata ambo siapa, insya-Allah ambo pergi ambo siapa. Makna kena ada usaha, kena ada orang panggil apa ni? Kena ada rasa tanggungjawab untuk tunaikan janji kita tu. Kemudian jaga lidah kita daripada ghibah, mengupak ataupun lebih berat lagi namimah. Ni kita kena ingat semua dah. Mana kalau kita jaga kehidupan kita ni daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah jaminan syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Jaga lidah kita daripada berdebat, bertekar, suka balah dengan suka bantah kata orang. Jaga lidah daripada memuji diri kita sendiri, jaga lidah daripada melaknat saudara kita dan sekalian makhluk Allah. Jaga lidah daripada mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Ni macam yang kita sebut ni. Jadi hak kita ni tak susah sebenarnya. Tak susah. Maknanya jaga perkara-perkara tersebut. Kemudian amalan ni hak kita nak sentuh, hak kita nak bicaranya, iaitu jaga lidah kita ni daripada bergurau, bergurau yang berlebih-lebihan. Al-mizah dipanggil al-mizah. Gurau berdoa. Gurau tu bukan kata tak boleh langsung. Dalam agama kita ada, kalau tak boleh langsung tak jadi robot gitu, jadi malaikat ada, tapi gurauan yang sedikit. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan cara bergurau yang betul, yang benar. Ataupun kita kata juga jaga lidah kita ni daripada sukhriyah. Sukhriyah ni makna kita mempersendakan orang, nyanyi. Nyanyi. Sekarang ni macam-macam lah. Orang panggil ada troll. Tu apa istilah dia? Troll. Tiru suara orang. Tiru tu semata-mata untuk apa kita kata? Tiru dengan niat nak menjatuhkan maruah dia.
tiru dengan niat nak guraya tu, maknanya sukhriyah lah. Nganying, nah, ataupun istihza bin nas. Kita ejek orang lain. Istihza ni dia lebih kurang dengan sukhriyah lah. Kita nganying, kita nyanyi, kan? Ataupun kalau orang lain ni hak lebih dianggap sebagai gurauan, dia buat stiker ke muka orang tu, dia boleh buat stiker, kan? Jadi dia anggap benda tu satu gurauan, kan? Jadi kalau orang tak redha, orang tak redha perbuatan kita tu, maka hukum dia adalah dosa lah. Nak hukum lagu mana lagi? Gurau je, gurau lah, gurau. Betul lah kita kata memang gurau lah. Sebab bak kita nak cara ni pun bak gurau juga. Tapi gurau apa atas muka orang, gurau apa atas tapi gitulah. Benda kita tak suka dan kebanyakan orang buat, hak tu lah yang payah untuk kita tinggalkan. Benda hak dah jadi kebiasaan. Biasa dah gini, nyanyi kat orang, nyanyi kat orang. Sebab semua tu yang kita sebut tadi, mizah, bergurau yang berlebih-lebihan ataupun sukhriyah, mengolok-olok, al-isti'za bin nas, mengejek orang lain. Sama ada kita mengejek dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk gurau. Maka perbuatan yang demikian itu akan menjatuhkan maruah dia, yang pertama. Kemudian dia akan menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibah, gerung orang terhadap diri kita. Bahkan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Akan menyebabkan orang lain itu rasa tersakiti. Kalau orang buat kita pun kita marah. Jadi semua tu ditegur oleh syarak, melainkan hanya sedikit juga. Gurauan yang sedikit boleh, istihza, nyanyi orang panggil sekadar tidak menyakiti, faham, itu tak apa, ataupun kita kata gurauan-gurauan seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan yang tua, jadi satu ketika bagaimana satu orang wanita dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang tua, hadis daripada riwayat Tirmizi, bila perempuan yang tua ni mari jumpa dengan Rasulullah, dia minta kepada Nabi supaya doakan dia sebagai ahli syurga. Akhirnya Nabi kata apa? La yadkhulul jannata ajuzun, tidak akan masuk orang tua ke dalam syurga. Nabi rakyat gitu. Jadi bila Nabi kata gitu, nangislah moci ni, nangislah orang tua ni, kata bapa Rasulullah, orang tua tak boleh masuk syurga, bapa sedihlah dia. Lalu Nabi pun panggil semula wanita tadi. Maka kata Nabi, setiap penghuni syurga itu tidak akan tua sampai bila-bila, melainkan dia akan dibangkitkan semula oleh Allah dalam rupa yang muda. Jadi kalau kita mati tua sekalipun, kita dibangkitkan oleh Allah akhirat kelak di dalam syurga dalam keadaan yang muda berlaku. Umur 40 berlaku sebaya, berlaku gagah, ganteng berlaku, kan? Betul tak ada orang tua di dalam syurga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, inni la amzahu wa la aqula illa haqqah. Aku ni bergurau, kata Nabi, aku ni ada tempat aku bergurau, tapi tidak pernah aku mengatakan sesuatu perkataan melainkan hanya perkataan yang benar. Jadi Nabi gurauan Nabi itu bukan kepada gurauan yang berdusta, bukan kacau belawak, tapi benda ni payahlah. Sebab kita dah menjadi kebiasaan. Bahkan orang buat program apa, Maharaja Lawak contohnya,
marah orang, tak suka orang, kan? Salah mananya saja nak menghilangkan stres, kita kata kita nak menghilangkan stres. Orang yang melakukan lawak tu sendiri, adakah stres dia tu hilang? Sebab itu dunia hari ni berapa ramai orang yang cuba nak buat lawak, nak jadi sebagai pelawak, nak menghiburkan hati orang. Sedangkan hati dia sendiri yang dia cuba nak menghiburkan orang lain ni tidak terhibur pun dengan hiburan. Ini sebesar-besar dalil yang menunjukkan sebenarnya ketenangan itu bukan pada orang panggil apa ni? Pada hiburan semata-mata. Tetapi ketenangan yang hakiki itu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah, duduk di dalam majlis ilmu. Ini jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang, iyalah kita kata bolehlah sekadar menghilangkan, mendatangkan rasa geli hati kepada kita. Mana kalau sedikit-sedikit tu tidak apa, tidak ada masalah lagi lah. Tapi kalau berlebih-lebihan, memang hak tu dah tujuan hidup dia, itu tak boleh. Sebab ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Satu orang laki-laki yang mana dia berkata-kata dengan satu perkataan menyebabkan orang yang duduk mendengarnya tertawa. Mana dia memang reka fikir, orang nak jadi pelawak ni bukan mudah. Dia keruh otak dia fikir idea dia lagu mana. Minggu depan nak buat kan, nak pakai lagu mana, tema lagu mana. Untuk menghiburkan hati manusia. Ambo bukan kata tak boleh tengok terus, tak payah tengok, tak payah jadi pelawak, dosa ke lagu mana, bukan. Tapi kita kena cerita kebenaran lah. Nabi sebut lagu mana. Lepas tu kita nilai, kita tilik, kita buat timbang sendiri lah. Timbang tengok lagu mana. Bukan kata nak suruh tinggal melakuk, kira berdosa, kira ahli mengaku melakuk, bukan begitu. Tapi hak syarak ajar lah. Kita kena cerita dulu hak agama kita ajar lagu mana. Jadi Nabi raya tadi, satu orang laki-laki yang berkata-kata, kita kata buat lawak lah. Menyebabkan orang yang duduk mendengar perkataan dia tu, mendengar lagunya dia tu, mendengar persembahan dia tu, tertawa, tergelak, maka dengannya dia jatuh, yakni dia jauh daripada Allah, ataupun dia jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jauhnya bintang suraya. Riwayat Imam Abi Dunya. Maknanya perkataan itu akan menyebabkan jauhnya dia tu dengan rahmat Allah. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Janganlah kamu berbantah-bantah dengan saudaramu dan janganlah melawak dengannya, yakni secara berlebih-lebihan. Kerana apa? Kerana banyaknya bergelak ketawa itu, banyaknya kita duduk mengilah, banyaknya kita duduk bersukaria, akan menyebabkan gelapnya hati kita. Terlalu banyak. Duk suka macam, suka tak berhenti dia ni. Lebih pada orang lain ganja suka, maksudnya suka mengilah. Berat. Sebab kadang-kadang dalam orang panggil dalam lawak kita tu, pasti akan ada orang yang tersakiti, orang yang terasa hati dengan kita. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jadi mengolok-olok dan mengejek orang lain. Mengejek kita kata lah, contoh saya kita mari, kita berkata, dia ni jalan kaki sangat, pak kita pun dah suka dia. Pak kita pun nyanyi, jalan, tiru seperti mana cara dia jalan. Jalan kewek, kita pun tunjuk. Ataupun kita menzahirkan memek wajah kita, muka kita. Mana kita anggap benda tu sebagai gurau. Lawak orang lain suka. Tapi
sebenarnya telah menjatuhkan maruah dia. Ataupun hak pesen hari ni orang panggil ke apa tu? Allah, apa istilah dia tu? Istilah dia apa ni dia panggil? Prank. Prank you know. Orang ramai tu orang suka buat prank. Suka prank. Kadang-kadang prank siapa cakap berat tu. Nak prank suami, birthday suami. Kan? Jadi bini ni beli patung. Pakaian lelaki. Kononnya bila lelaki buka pintu, tengok dia ni tidur dengan jantan lain. Allah kata bodoh sungguh. Kalau tidak bodoh ke panggil ke dia tu? Nak prank tak lelaki. Oh biar kejut tak lelaki masuk-masuk. Oh bini aku ni curang. Bini aku ni tidur dengan jantan lain. Lepas tu tak ada apa-apa. Oh tak lelaki talak lah ni. Aku ceramu talak satu. Talak tiga kadang-kadang. Kan? Ni hak berlaku sungguh. Lepas tu hak bini ni kat sobat tu dengar dulu. Tu hanyalah prank. Tu hanyalah orang panggil gurau. Gurau dia. Gurau tak gitu. Jadi hak ni je. Sungguh berlebihan. Lagu mana boleh bergurau benda tu? Nak prank tak lelaki kononnya dia nak bagi surprise birthday suami dia. Dia pergi beli anak patung tu, dia pergi sewa ke lagu mana? Kononnya dia pergi kononnya untuk lelaki dia kejut lah. Tengok seolah-olah dia ni macam tidur dengan jantan lah. Tu orang panggil tak bergurau tu. Bergurau beruk, bergurau bodoh gitu tu. Sehingga bawa kepada perceraian. Dah bila dah suami terlafaz cerah begitu, ada gapo dah lah, habislah, selesai masalah lah. Nak bergurau sangat. Nak royaknya ada sampai setara tu bergurau. Apatah lagi kita kadang-kadang kita nak prank orang. Prank tu tengoklah. Mak ayah kita pun nak prank. Jadi zaman sekarang ni Allah pelik-pelik lah. Kita pun dulu tak ada sangat bunyi benda ni, tapi zaman sekarang ni benda tu dijadikan konten. Dijadikan orang panggil video untuk upload di Facebook, untuk upload di YouTube, upload di TikTok, media sosial kita hari ni lah. Lepas tu bila orang tengok, orang suka hiburan. Jadi adakah hiburan begini yang kita kata sebagai hiburan yang syar'i, hiburan yang dibenarkan oleh syarak sehingga menjatuhkan maruah orang? Kalau prank ni macam-macam jenis lah. Prank ni prank siapa tahap memalukan dia, prank siapa tahap kawan ni terduduk, tersuku, tak boleh nak kata gapo dah. Lain sekali jeng prank, suka dia, kawan ni malu dah, jatuh dah maruah, prank ke dia lagi tu. Kalau di asrama kat budak-budak kita ni prank kat, okey malam birthday kita ambil tepung kita ambil telur busuk, telur gapo lepak atas muka dia. Lepas tu bila dah kahwin ni pergi sedih jerit ke apa ni, happy birthday to you, lagu tu kau cara bergurau kan. Kalau dia benar oleh syarak, mana kita biar mari mikir kadang-kadang kalau ramai kita kata ramai tolu, ramai gila-gila, itu satu ramai orang panggil kita nak belajar mana kita kena pesan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Kalau nak gurau, kalau nak buat prank, nak buat konten ke apa, tak payahlah buat benda gitu. Mana dari segi kemudaratan dia, dari segi tak baik dia tu lebih berat, lebih besar daripada kebaikan. Memanglah kita nak ambil hati dia, tapi hak dia rasa sakit hati, hak dia rasa sedih, hak dia rasa kecewa, hak dia dimalukan, hak tu lebih besar lagi yang perlu kita kena jaga dan pelihara. Baik. Sebab tu kata Imam Ghazali tu, perbuatan yang demikian tu menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibah, gerun, dan terkadang membawa rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Maknanya kalau orang mari nak buat lawak bodoh dengan kita, kita kata dah, kita tak payah raya lah. Begitulah. Tapi kalau kita buat gitu, orang kata kita agak pula. Orang kata kita sombong pula. Baik, kita tengok apakah gurauan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketahuilah, melawak ataupun kita kata gurauan yang sedikit, yakni yang tidak melampaui batas, sama ada dengan kata-kata atau perbuatan untuk waktu-waktu tertentu, tidaklah dilarang, bahkan diharuskan, dibolehkan. Terutama sekalinya sayugianya kita nak gurau ni kepada siapa? Kita nak buat lawak kepada siapa? Kepada kanak-kanak dan juga perempuan ni wabil khusus isteri kita lah. Supaya apa? Supaya hibur ke hati dia dan jinak ke hati dia kepada kita. Itu tak apa. Sewa kostum badut ke, kostum atrome ke pakai. Gurang anak, gurang bini. Itu tak apa. Itu dibenarkan dalam syarak. Sekadar untuk menghiburkan hati dia, untuk menjinakkan hati dia, untuk dekatkan lagi hubungan dia dengan kita sebagai ayah dia. Kemudian antara bentuk gurauan Rasulullah ni, macam kita sebut tadi, Nabi bergurau, tapi Nabi tak pernah berkata dengan perkataan yang dusta. Nabi bergurau yang tidak berlebihan. Nabi royak benda hak sebenar. Macam Nabi bergurau dengan perempuan yang tua tadi, dia minta supaya Nabi doakan dia sebagai ahli syurga. Lepas tu Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Tak ada. Sedihlah dia. Dia gurau. Kesok hati kejap macam ni. Lepas tu Nabi pun cerita balik. Sebab hak masuk dalam syurga ni akan dijadikan oleh Allah sebagai mudah belaka. Kemudian juga ada satu riwayat bagaimana Nabi pernah berlumba lari dengan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tu Sayyidatina Aisyah ni masih lagi remaja lah, umur lebih kurang 18 tahun. Jadi Nabi kahwin Sayyidatina Aisyah ni pada tahun 2 Hijrah. Tahun kedua Nabi berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah. Kalau kita tengok sejarah tu, sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ni dengan peristiwa Hijratul Rasul tu dia tidak jauh, dia dekat. Dia berlaku masa yang dekat lah. Setelah mana Khadijah meninggal, kemudian Abu Talib meninggal, Nabi dihalau di Taif. Itu orang panggil rentetan cerita yang berlaku kepada Nabi. Dan kita kena tahulah maknanya sejarah ni. Akhirnya Nabi pun diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Jadi bulan Rejab ni moleklah kita buka kisah Isra Mi'raj, kita tengok balik lagu mana hak berlaku pada Nabi, apa sebenarnya orang panggil kepentingan bumi Palestin itu sendiri. Di sebalik cerita Isra dan Mi'raj. Baik. Jadi Nabi pernah gurau dengan Sayyidatina Aisyah lagu mana Nabi pernah berlari, jadi dalam gurau itu bila Nabi berlari, maksud tu Nabi lek kepada Aisyah untuk menang. Sehinggalah bila Aisyah tu dewasa, masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berlomba kali kedua, Nabi menang. Itu antara gurauan Nabi lah. Bahkan ada satu ketika Rasulullah pernah bergurau dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni ketika makan kurma dengan Nabi, ni rasanya kita cerita dah. Jadi bila dah makan kurma ni, dia pun ambil butir kurma tu, dia pergi letak kepada Rasulullah. Dia nak royak Nabi makan banyak. Padahal kurma Nabi kita kata mungkin ada dalam beberapa biji. Lepas tu hak dimakan oleh Ali tu, butir dia tu dia pergi letak di tempat Nabi lah, di hadapan tempat Nabi makan. Jadi dia kata, Sayyidina Ali kata kepada Rasulullah, banyak engkau makan wahai Rasulullah. Lepas tu apa jawapan Nabi kepada Sayyidina Ali? Makan banyak lagi kata. Aku makan kurang-kurang butir aku tak makan. Mu dengan butir-butir dah. Jadi tu gurauan Nabi. Indahnya gurauan Nabi kepada sahabat dia. Begitu juga Nabi pernah bergurau dengan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia minat pera burung. Dia
Dia bina pera burung. Akhir sekali dia pun kata kepada kanak-kanak tu, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Hei ayah burung, wahai bapa Umair, apakah yang dilakukan oleh anak burung ciuk tu? Jadi Nabi panggil anak tu, kanak-kanak tadi tu. Umair ni iaitu adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ketika tu Rasulullah nak mententeraikan Umair ni kerana hatinya sedih. Lalu Rasulullah pun panggil Umair tadi tu, panggil kanak-kanak tadi tu dengan Umair. Jadi ulama menyebutkan beberapa faedah daripada hadis ini. Ramai para ulama telah mengeluarkan faedah yang banyak tentang hadis ini. Antara yang paling awal ialah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Apa yang disebutkan, qala Abu Abbas, wa fi rawayna min qissati Abi Umair 60 wajhan min al-fiqh was sunnah wa funun al-fa'idah wal hikmah. Apa yang kami riwayatkan daripada kisah Abu Umair ada 60 perkara yang berkaitan dengan fiqh, sunnah dan ilmu hikmah. Antaranya sifat tawadhu, budi pekerti yang luhur, dan kehalusan Nabi di dalam menyantuni, kita kata menyantuni kanak-kanak lah, sifat kelembutan, talatuf Nabi kepada orang yang dewasa atau budak kecil, dan keharusan memberi panggilan sama ada dengan abu ataupun ummu walaupun seorang itu tidak mempunyai anak. Kemudian apalagi keharusan budak kecil bermain dengan burung, keharusan meletakkan burung di dalam sangkar, walau bagaimanapun jika diletakkan dalam sangkar tetapi tidak diberi makan, ia yang berdosa, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, bagaimana satu orang perempuan yang mati kerana dia kurung seekor kucing. Jadi ada banyaklah faedah. Maknanya tunjuk ajar Nabi dalam gurauan dan juga di dalam bergurau dengan sahabat dan juga isteri baginda tu, itulah sebaik-baik tauladan yang perlu kita contohi. Jadi kata Imam Ghazali, inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah. Penyakit lidah, kebinasaan lidah yang besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah. Apa makna uzlah? Mengasingkan diri dan melazimkan diam, banyak berdiam. Dan hendaklah engkau bergaul dan berkata-kata sepada keperluan sahaja. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat mencegah mulutnya daripada berkata-kata perkataan yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, dia tunjuk kepada lidah dia, inilah yang banyak membawa manusia ke jurang kebinasaan dan juga kehancuran. Pecah belah, balah, sebagainya, sakit hati orang, mengupak dan sebagainya, lidah kita. Maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Maka jagalah lidahmu baik-baik kerana ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau. Makna lidah ni lah hak paling berat, hak paling berkesan, paling besar kita kata, hak boleh membinasakan diri kita sendiri sama ada di dunia maupun di akhirat. Lidah juga boleh menambahkan kebaikan, melaburkan pahala dunia dan akhirat kita. Dan lidah juga tidak terkecuali daripada alat yang paling besar ataupun paling berkesan dalam membinasakan diri kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, yang keempatnya daripada ketaatan zahir yang perlu kita lakukan iaitulah menjaga perut, ini menjaga panggil makanan-makanan yang dimakan oleh kita. Wallahu taala alam, wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.